Kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP hampir ke semua negeri di Malaysia sejak 13 Januari lalu bagi mengawal penularan COVID-19 yang kian meningkat. Dalam tempoh PKP, banyak perkara yang boleh dilakukan di rumah. Ibu bapa juga boleh mengambil peluang untuk meluangkan masa bersama anak-anak. Sebagai ibu bapa, pastinya kita tidak mahu anak-anak menghabiskan masa menghadap peranti dan televisyen sahaja sepanjang hari. Banyak aktiviti yang berfaedah seperti memasak, berkebun ataupun bertukang bersama keluarga dapat juga dijalankan. Selain itu, ibu bapa juga boleh mengajar anak-anak untuk bersama-sama membuat kerja rumah atau kraftangan agar masa dapat diisi dengan berkualiti. Seronok betul bila tengok ibu bapa dan anak-anak meluangkan masa bersama-sama dan ini secara tidak langsung juga dapat mencungkil bakat dan juga mengasah kreativiti anak-anak kita. Bukan sahaja satu aktiviti yang boleh dilakukan tetapi ada pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di rumah yang menuntut kerjasama daripada ibu bapa dan juga anak-anak ini tadi. Betul tu Yana. Dan ada orang saya lihat di laman sosial dia think out of the box. Kadang-kadang aktiviti tu tak pernah pun kita orang fikir, oh ini boleh dijadikan aktiviti ya. Tapi ada juga yang melakukannya dan bukan sahaja aktiviti yang orang kata serius perlu dilakukan. Kalau saya tengok sekarang ni yang tengah viral juga macam mana nak lipat tortilla tu lepas tu masaknya. Saya rasa itu pun satu aktiviti yang boleh dijadikan orang kata untuk mengisi masa di rumah sewaktu PKP ni. Mungkin anak-anak akan lebih excited bila kita berikan mereka tugasan itu. Baik, kami nak kongsikan bersama dengan anda seorang sukarelawan yang menjahit PPE sewaktu PKP pertama tempoh hari. Tapi nak tahu jugalah apa perkembangan yang dilakukan sewaktu PKP yang kedua ini. Jadi kita akan berhubung bersama dengan Siti Munirah Nasaruddin yang merupakan seorang pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Siti Munirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat tengah hari. Selamat tengah hari kepada Yana dan Sugi. Oh, ceria sangat suara Siti Munirah. Suara dia. Bagus sangat-sangat memberi orang kata positivity kepada semua yang mendengar. Okey, Munirah. Mungkin Munirah boleh kongsikan terlebih dahulu yang Munirah tolong menjahit PPE set untuk frontliners kita adalah pada PKP yang pertama dahulu, bulan 3 tahun lalu, betul? Betul tu. Okey, bagaimana boleh tercetusnya idea dan ingin memulakan inisiatif tersebut pada awalnya? Sebenarnya saya pun tak terfikir pun nak join sukarelawan ni. Tapi disebabkan masa tu kami dicutikan dan ada iklan pencarian sukarelawan menjadi PPE dalam grup WhatsApp khas saya. Sebab itulah saya ambil keputusan untuk menjadi sukarelawan. Disebabkan rumah saya agak berdekatan dengan USIM. Okey. Baik Munirah, kalau boleh saya nak tahu berapa umur Munirah ni? Suaranya macam suara budak kecil sangat. Umur saya tahun ni 22 tahun. Oh, mudanya. Okey, baik. Tapi Munirah nak tahu jugalah tahun lepas apabila Munirah bergiat sebagai sukarelawan menjahit PPE ni, berapa pasang PPE yang sempat dijahit Munirah? Saya sendiri. Ya. Kalau saya sendiri, saya tak kira pun berapa banyak yang saya jahit. Cumanya apa yang saya boleh beri anggaran lebih kurang dalam 100 lebih dalam masa 3 minggu. Wow, dan pastinya untuk menjahit PPE ni orang kata memerlukan ketelitian dan juga kekemasan. Dan saya lihat dalam paparan yang di kaca televisyen sekarang ni kan Munirah, ada ramai lagi sukarelawan lain yang turut bersama-sama membantu golongan frontliners kita ni untuk menjahit PPE buat mereka. Okey, bagi Munirah sendiri, pertama kali beritahu keluarga untuk membuat PPE ini, menjahit untuk frontliners, apakah mereka punya respons kalau boleh dikongsikan? Apa yang saya boleh kata, respon keluarga saya amat baik. Mereka menyokong aktiviti yang saya lakukan, iaitu sukarelawan. Sebab memandangkan saya pun tak buat apa sebelum menjadi sukarelawan. Banyak lebih kepada memasak dan juga baking cake je masa tu. Jadi bila ada opportunity macam ni, diorang cakap go for it lah. Okey. Dan nak tahu jugalah buat PKP kali ini apa antara aktiviti yang Munirah lakukan di rumah? Disebabkan PKP kali ini berlaku pada saya di semester pertengahan. Jadi memang kebanyakan masa saya dihabiskan dengan menyiapkan tugasan-tugasan dan tas yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah lah. Okey,
Baik, dan jikalau diperlukan, Munira masih lagi membuka tawaran untuk menjadi seorang sukarelawan untuk menjahit PPE ya? Ya, insyaAllah sekiranya masa dan keadaan mengizinkan saya memang tak akan tolaklah kalau ada apa-apa sebarang tawaran untuk masa depan nanti. Aha, Okey, semangat yang baik. bagus yang kita nak bersama dengan Munirah ni. Dan Munirah, sekarang ni di semester ke berapa tadi? Tahun kelima. Oh, kelima. Jadi tersisa lebih kurang 1-2 semester lagi, betul? Betul, 3 lagi. 3 lagi. Tiga Apa-apa pun lagi. kami mendoakan yang terbaik untuk Munirah. Semoga dapat membanggakan keluarga dengan ijazah yang bakal diperolehi nanti. Amin, insyaAllah. Okey, Baik, terima Munirah. kasih, Terima kasih atas Munirah. perkongsian Munirah tadi. Assalamualaikum. Bye-bye. Baik Yana, Ya. itu Munira sebagai seorang sukarelawan yang menjahit PPE. Tapi saya kira di rumah kan, kalau mungkin ibu bapa ingin mendidik anak-anak, saya kira ini boleh dijadikan satu aktiviti di mana ibu atau bapa boleh duduk, mungkin keluarkan kain yang besar ataupun kertas yang cukup besar, kertas majong ke apa kan. Cuba suruh anak kita jahit, lepas tu pakai dan bagi mereka merasakan inilah frontliners, orang yang bekerja di hospital ataupun pusat-pusat perubatan melalui perlu pakai mask, pakai ini untuk apa, mengapa dan bagaimana keadaannya supaya anak kita boleh memahami situasi ini dengan lebih mungkin bagus. secara tak langsung juga boleh menggalakkan anak-anak ini tadi juga untuk menjadi sebahagian daripada frontliners Ya, bila mereka meningkat dewasa nanti. Saya kira ini adalah usaha yang sangat-sangat baik yang ditunjukkan oleh Munirah, anak muda kita Ya. yang mempunyai semangat sukarelawan yang cukup tinggi. Okey, baik. Sekarang ni kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu kita melalui panggilan video iaitu Puan Rahmatunisa ataupun lebih mesra dipanggil Puan Nisa yang antara aktiviti yang dilakukan adalah aktiviti berkebun. Betul. Sudah pun terhubung di talian sekarang. Kita bersama dengan Puan Nisa yang merupakan pensyarah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Assalamualaikum Puan Nisa. Selamat tengah hari Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari. Ya, Sejuk Puan Nisa. mata memandang pokok-pokok dekat belakang tu. Ni dah masak tengah hari ke belum ni? Hari ini masak tengah hari minta anak dara tolong. Untung anak dara. Okey, baik Puan Nisa. Kalau kita lihat dekat belakang tu memang dah banyak pokok hijau-hijau je kat belakang tu. Jadi nak tahu sejak bila Puan Nisa mula berkebun ataupun mula minat dalam aktiviti berkebun ni? Okey, sebenarnya aktiviti berkebun ni kami mulakan pada lebih kurang sebulan selepas daripada fasa PKP yang pertama. Sebab pada ketika itu suami dia kerja selang 1 hari kan. Dia tengok dia pun dah tak tentu nak buat apa selain daripada buat tolong kerja rumah. Jadi dekat situlah bermulanya minat dan kemudian mula membelilah set hidroponik sebenarnya. Wah, kalau kita tengok kan memang gebu-gebu betul tumbuhan yang ditanam oleh Puan Nisa ni memang seronok. Tengok tu pokok cili ke apa tu? Ada pokok cili, pokok kobis, pokok sawi. Selain daripada yang dah sedia ada sebenarnya adalah pokok kunyit, pokok kari itu yang lebih awal lah kami tanam sebenarnya. Tapi saya kira untuk Puan Nisa sendiri, minat untuk menanam ni bukanlah lahir sewaktu tempoh PKP ni sahaja, betul tak? Mungkin daripada dulu lagi dah suka menanam. Dan orang kata untuk menanam ni kan memerlukan tangan hijau. Betul. Tangan yang orang kata sejuk je bila tanam tu dia tumbuh dan dia jadi. Dan mungkin Puan Nisa boleh kongsikan juga, adakah aktiviti ini juga turut dikongsi bersama dengan anak-anak Puan Nisa? Ya, sebenarnya suamilah yang paling banyak mengusahakannya. Saya pun tolong support, okay? Kemudian tolong tengok-tengok. Dan kami libatkan anak sekali, ada 2 orang anak lelaki terutamanya. Muhammad Darwish 9 tahun dan Muhammad Nufail 14 tahun. Jadi anak-anak ni kami galakkan untuk lihat macam mana proses menyemai daripada awal kan. Proses semai biji benih sehinggalah bila dia dah membesar, kita minta bantuan anak-anak untuk siram pokok, tolong tengok kalau ada serangga ke dan sebagainya. Alhamdulillah mereka berminat. Dan apa yang Puan Nisa kongsi ni kan, Sugi, sebenarnya saya terimbau pula waktu zaman saya kecil-kecil dulu. Sebab mak saya pun sama seperti Puan Nisa, suka bercucuk tanam. Secara tak langsung anak-anak ni pun turut terikut. Jadi awak belajar. pembantulah? Bantulah juga. Kadang-kadang tu bantu tengok je. Okey, tapi Puan Nisa memang bagus. Saya dengar Puan Nisa berkata yang anak-anak pun turut terlibat daripada awal sehinggalah menyemai dan sebagainya kan. Dan sekarang ni pun anak dara tengah masak di dapur.
Mungkin Puan Nisa boleh kongsikanlah, penonton nak tahu juga antara tanaman yang ditanam tu ada tak yang digunakan untuk masak sendiri ya? Ya, kebanyakannya tanaman yang kita tanam ni memang tujuan asalnya memang untuk bekalan kita di rumah lah. Okey. Sebab bila masuk fasa PKP hari tu kan, kita pun dah macam agak malas nak keluar. Jadi kita tak dapat bekalan sayur yang segar. Okay? Dan hari-hari macam saya dan suami, anak-anak memang kita wajib mesti ada sayur. Jadi kita nak pastikan bahawa bekalan sayur itu ada. Okay? Jadi sayur yang memang kami tanam ni adalah untuk dimakan. Untuk kami makan. Alhamdulillah sekarang ini dah batch yang ke-6 kami tanam. Contohnya cili kan. Wajiblah kita nak buat tumis-tumis tu kena ada cili. Betul. Kemudian sawi, bayam, sawi. Kan. Pokok kari memang dah sedia ada. Jadi Alhamdulillah bila kita ada tanaman-tanaman ni kita dah tak risau. Bekalan sayur kita dekat rumah tu terputus. Dan jadi banyaklah sebenarnya sekarang ni pun sedang segar pokok-pokok kobis, ada 20 pasu pokok kobis. Kemudian ada pokok yang lain, ada daun pudina untuk kita minum teh pagi-pagi ataupun sebelah petang kan. Semuanya adalah untuk keperluan harian. Memang untuk setiap hari main petik saja. Wah, best betul lah. Boleh hantar pokok kobis dan pudina ke Seri Pentas ke? Boleh, nanti insyaAllah kita hantar 2 bakul lagi. Wow. Dan saya kira kan Puan, ada tak macam jiran-jiran tetangga Puan yang macam, Nisa, aku nak minta sikit kau punya cili tu boleh ke tak? Ada tak orang kata interaksi sedemikian dari jiran? Ya, ini satu yang sangat sebenarnya di sebalik kita tanam pokok ni bukannya untuk tujuan ataupun untuk keperluan kita sahaja, tetapi dia adalah untuk keperluan bersama. Memang di peringkat awal tu kan, batch yang kedua, ketiga tu, kami mulalah sedekah dekat jiran tetangga. Kami mula berilah dekat jiran depan, belakang kan. Ada juga kawan-kawan pejabat. Dan bila saya mula promosikan melalui Facebook, kadang-kadang bukan promosikan sangat, tapi nak tunjuk apa aktiviti kita kan, yang mungkin boleh memberikan inspirasi kepada rakan-rakan lain. So akhirnya memang mendapat permintaan daripada rakan-rakan di pejabat. Sekarang ni tengah tanam salad. So mereka dah booking dah. Okey, nak salad nanti kena bagi tahu awal-awal kan. Pokok kobis tu pun mereka nampak dah besar-besar, dah geram. Dia tengok ada yang dah mula booking. Gebu, geram tengok Okey, saya pun dah booking tau Puan Nisa. Okey. Dan mungkin Puan, satu untuk Yana, satu untuk Suci ya. Okey, terima kasih. Baik Puan Nisa, mungkin boleh kongsikan jugalah. Mungkin ramai yang berpendapat kan, bila nak mula berkebun ni mungkin saya perlukan ruang yang luas. Tapi sebenarnya tidak. Kita boleh sahaja tanam mungkin pokok kari ke cili dalam pasu-pasu yang kecil, dan apa yang penting adalah penglibatan kita dalam menjaga pokok tu dan sekaligus memberi manfaat. Mungkin macam Puan Nisa sendirilah, lepas dah tanam dah banyak orang kata tanaman ya, mula rasa bersyukur, dan di waktu PKP ni malas nak keluar, dekat rumah dah ada sayur petik sendiri je. Kan petik saja. Mungkin Puan Nisa boleh berikan sedikit orang kata nasihatlah bagi mereka yang berpendapat saya nak berkebun tapi saya tak ada ruang yang cukup di rumah. Sebenarnya tak perlukan ruang yang besar sebab rumah saya ni memang langsung tak ada tanah. Dekat bahagian depan dah untuk parking kereta kan, kawasan parking kereta memang dah tak ada tanah. Kemudian dekat belakang rumah tu pun yang berkeluasan lebih kurang 4 kaki macam tu pun dah tak ada tanah. Jadi apa kami buat sebenarnya, itulah kita sediakan pasu-pasu kecil, bermula dengan pasu-pasu kecil, beli polybag, beli tanah sikit, dan kemudian barulah kita mulakan bila dah faham cara proses dia nak tanam macam mana kan, macam mana berapa tempoh lama satu-satu pokok tu boleh kita dapatkan hasil dan sebagainya. Kita mula kembangkan sikitlah dengan beli set hidroponik ni. Jadi kalau yang dekat bahagian depan ni sebenarnya dia hampir dari segi keluasan yang kat belakang saya ni lebih kurang satu area, satu parking kereta je. Jadi masih ada lagi ruang. Satu sebelah ni untuk parking kereta, sebelah sedang di tempat saya sedang bersiaran ni masih lagi ada ruang untuk anak-anak bermain. Boleh keluar masuk rumah dengan selamat ni. Jadi insya-Allah dia tidak perlukan ruang yang besar. Dan saya tertarik tadi ada anak Puan yang mengintai di belakang. Mungkin saya kira aktiviti berkebun ni juga dapat mengeratkan lagi hubungan antara ibu dan juga anak-anak
keluarga lah, senang cerita kan. betul. Baik. Puan Nisa, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Puan Nisa tadi. Harap-harapnya lepas ni kita pun boleh bercucuk tanam dah agaknya lepas ni, Sugi ya. Saya tak ada jaminan tapi boleh. Baik, terima kasih Puan Nisa. Jaga diri. Terima kasih Puan Nisa. Assalamualaikum. Itu dia. Okey, awak dah dapat inspirasi. Saya sememangnya sejak awal tahun ni nak bertanam lah sedikit. Saya dah suruh mak saya berikan tugasan ni kepada mak saya. Tapi tak mula-mula lagi. Mungkin selepas ini, mungkin hari ini akan mula. Betul. Dia nak mula tu yang kadang-kadang kita teragak-agak sebab banyak yang kita fikir. Tapi bila kita dah mula, dia dah seronok tu, dia nampak gebu-gebas tu, kita akan gembira menanam nanti. Baik, kami dah berkongsi dengan anda 2 orang tetamu yang telah pun bercerita tentang apa yang mereka lakukan ketika PKP ni. Kita nak bertanya pula kepada orang ramai, apalah agaknya aktiviti mereka di musim PKP ni. Silakan. Sedikit tak apa. Sekejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda apa antara aktiviti yang dilakukan oleh orang di luar sana. Tapi Yana nak tanya jugalah Yana. Kalau diberikan peluang untuk lakukan kerja rumah, macam mak-mak kita lah. Antara tugasannya yang saya nak bagi kat awak adalah mop lantai, cuci pinggan mangkuk, lipat baju. Okey, antara 3 ni yang mana awak paling tak suka buat? Tiga-tiga sebenarnya saya suka buat. Suka buat? Tak adalah. Sebenarnya kalau duduk rumah ni, mak saya, dia sebenarnya konsep dia macam ni. Sebelum dia suruh, kita dah kena buat dah. Kalau tak, kita akan dengar lah segala omelan oleh ibu kita tu kan. Ataupun jelingan? Ataupun jelingan, betul. Tapi kalau saya, yang paling saya tak suka, saya rasa agaknya mencuci-cuci pinggan mangkuk. Cuci-cuci lah, takut tangan kering. Betul. Dan saya lebih suka kalau yang melibatkan baju-baju ni. Nak jemur baju ke, nak lipat baju ke. Itu bolehlah untuk saya. Okey, saya pun suka lipat baju, gosok baju. Tapi baju tu kita simpan sekejap. Kami nak suruh Yana lakukan sesuatu yang mungkin boleh menarik perhatian anda untuk melakukannya di rumah. Bukan sahaja anda suri rumah, tapi anak-anak anda ataupun suami anda sendiri. Tapi sebelum tu, kami nak dengarkan sekali lagi. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh orang di luar sana? Wow. Okey, minta maaf Yana. Bukan apa yang dilakukan oleh orang di luar sana, tapi apa yang akan Yana lakukan sekejap lagi. Sebab apa tak? Kalau kita lihat tadi, lipat baju dalam masa kurang daripada 2 ataupun 3 saat. Inilah sesuatu yang saya kira dapat menarik minat ramai orang. Sugi nak cuba ke Sugi? Tak apa, saya dah menarik minat saya, tapi saya rasa awak lebih berminat untuk mencuba. Jadi Yana akan tunjukkan kepada anda. Baik. Kalau anda yang berada di hadapan kaca televisyen sekarang ni, boleh pergi cepat-cepat pergi ambil baju, t-shirt macam ni. Saya akan kongsikan sekali lagi step by step cara yang mereka lakukan untuk melipat baju dalam masa kurang daripada 2 saat. Tapi ni saya buat lambat sikit lah sebab saya nak kongsikan dengan anda semua kan. Kalau tak memang 2 saat lah. First buat tangan macam ni. Okey, macam buat yoga. Lepas tu, pula. Satu, tangan kiri kita letak di atas bahagian bahu, betul. Kemudian tangan lagi sebelah ni kita cubitkan di bahagian bawah ketiak sedikit ni. Okey, di bahagian tengah. Dah cubit tu, yang tangan kiri ni silangkan di sebelah sini. Okey. Lepas tu kita tarikkan dia begini. Iya. Kemudian dia punya semangat tu. kemudian kita lipat. Wow, cukup kemas, cantik dan cepat. Yang penting. Jadi saya kira lepas ni kalau kat rumah semua orang dah cuci baju, bagi kat Yana je lah ya. Aunty, abang-abang Yana dengar ya. Bukan. Sebab kadang-kadang dalam kalangan kita yang nak mendidik anak-anak, tolong lipat baju. Betul. Tetapi mungkin adik-adik kita ni pun rasa, alah lipat baju. Cuba kalau kita buat kuis dengan bukan kuis kita buat pertandingan. timer, pertandingan. Macam abang dengan kakak, okey, mak nak tengok siapa yang boleh lipat baju, 5 helai baju paling cepat. Nanti dapat hadiah. Hadiah ni coki-coki. Betul. Hadiahnya coki-coki. Wow. Okey, tapi ini antara aktiviti yang boleh anda lakukanlah di rumah bersama dengan anak anda. Okey, baik. Seorang lagi tetamu kita yang
yang akan kita berhubung dengan adalah seorang yang melakukan aktiviti memasak dengan anak beliau. Wow, okey. Kita akan bersama dengan Puan Nur Azmah Muhammad Nur di talian sekarang ni. Assalamualaikum Puan Nur Azmah. Waalaikumsalam. Hello. Alah comel. Siapa yang comel yang di tu? sebelah tu? Inilah Rizki saya. Oh, Nama hai siapa Rizky. tadi? Rizki. Rizki. Okey, hai. Hai Rizky. Cik Antik, hai. Okey, baik. Mungkin Puan Azmah boleh terus kongsikan. Dengar kata sewaktu PKP melakukan aktiviti memasak bersama dengan anak, ya? Ya, betul. Okey, mungkin boleh terus kongsikan bagaimana prosesnya, sebab dengan anak nak memasak tu mungkin orang selalu fikirkan payah, berterabur, bahaya. Itu dah semestinya lah yang berterabur tu. Okey, sebenarnya saya kalau kami bila beraktiviti memasak ni, kami akan buat masakan yang mereka suka. Contohnya macam masak kek. So kita akan libatkan semua anak-anak dan ada masing-masing ada part masing-masing lah. Wah, tu siap ada dia punya stesen dia sendiri tu. Okey, Puan, mungkin kan ada juga dalam kalangan ibu yang merasakan macam dia nak masak dengan cepat. Jadi dia minta anak-anak, pergi tunggu kat depan je. Tetapi mungkin ini adalah salah satu inisiatif lain yang boleh dilakukan oleh ibu-ibu di luar sana. Tidak kiralah usia anak itu, asalkan dah boleh orang kata membantu di dapur, kita sepatutnya menggalakkan mereka dan juga mengajak mereka untuk bersama-sama dengan kita di dapur. Semestinya sebab sebenarnya benda ni kalau boleh kita buat secara macam rutin harian, lama-lama dia akan jadi hobi dan kemudian dia sendiri yang akan turun padang. Kalau misalnya kita tak dapat memasak, macam contohlah kakak sulung tu akan tolong, macam dia dah tahulah apa yang kita ajar sebelum ni yang dia praktikkan sama-sama di dapur. Alah comelnya Rizky tu. Okey, tapi nak tahu juga apa antara orang kata menu yang sempat Puan masak bersama dengan anak setakat ni? Okey, kalau yang macam PKP 1 dulu, saya masak kek, and then roti pizza, buat spaghetti, buat aiskrim, and then buat cekodok. Cekodok tu kita gaul tepung tu kita sama-sama buat. Okey. So memang meja tu memang bersepah lah. Itu yang menjadikan aktiviti tu lebih orang kata seronok dan menjadikan lebih seronok anak kepada mereka lah sebenarnya. Betul. Satu orang kata pelajaran baru kan sebab PKP pun semua duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Ya. So ini masanya kita bagi mereka aktiviti yang boleh menggembirakan hati mereka sendiri. Tapi kan Puan, macam mana sebenarnya Puan menarik minat anak-anak ni pada mula-mula dulu nak ajak mereka ni untuk masak bersama? Sebab ialah kadang-kadang budak-budak ni tengok api, dia nak potong bawang nanti kena menangis dan sebagainya kan. Macam mana Puan menarik minat mereka? Okey, saya pada permulaannya saya yang bab api ni saya belum ajar lagi. Okey. Saya hanya buat benda-benda yang macam kalau yang masak ni memang kami sebagai parent yang buat. Okey. Mereka hanya tolong untuk sediakan bahan lah. Oh, sous chef lah ni. Daripada sediakan bahan. So macam yang buat kek ni kita tak perlukan macam letak kat dapur semua, just dia yang buat sendiri. A to Z dia buat sendiri. Okey, dan PKP kali ini apa antara menu yang sempat dimasak ataupun apa antara aktiviti lain selain memasak yang Puan lakukan bersama dengan anak? Okey, banyak sebenarnya. Okey, saya selalu create satu macam pertandingan cipta Lego. Buat pertandingan membaca, bercerita. Lepas tu ada kita buat nyanyian. Berkemah dalam rumah. Wow, best tu. Dan lagi satu ada satu aktiviti tu yang saya buat. Saya rasa dia ambil masa 3 hari 3 malam lah nak siap. Saya buatkan mereka, bukan buatkan lah, kita buat sama-sama. Buat peti ais. Buat peti ais macam mana tu? Okey, bila saya dah belikan dapur mainan untuk Rizki ni, and then dia tanya, sayur, ikan semua ni nak letak kat mana? Tak ada peti ais. Sebab kalau macam the real dapur, ada peti ais. So, saya cakap dengan dia, kita buat peti ais. Dan kebetulan ada kotak besar kat rumah ketika tu, masa PKP tu. Dan kita sama-sama lah membanting tulang 3 orang ni. Buat peti ais, memotong, tampal semua. Dan bila dah siap, dan dia orang seronok main.
kira dah macam komplit lah dapur tu untuk diorang. Jadi untuk mereka bila dah masak boleh masuk dalam peti ais yang DIY itu tadi. Betul. Ya. Kalau tak dia buka tutup peti ais kat rumah tu ya banyak kali. Dah sampai longgar pintunya dah. Tapi itulah saya kira ini antara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa juga, dan mungkin anak-anak itu pun orang kata akan seronok melihat progres kata nak buat peti sejuk tu dalam 3 hari 3 malam. Mungkin setiap hari dia akan orang kata look forward. Okey, nak siapkan betul. peti sejuk saya kan. Bangun awal pagi. Masa-masa nak sambung kerja. Baik Puan, mungkin sebagai soalan terakhir untuk Puan kan, mungkin Puan boleh kongsikan juga adakah aktiviti yang Puan lakukan bersama dengan anak-anak ni kan, Puan tanya dahulu pendapat mereka. Sebagai contoh, okey hari ni apa yang kita nak buat sama-sama? Ada ataupun tidak? Selalunya kalau saya nak buat aktiviti masakan ni, saya akan buat weekend. So sebab weekend ni orang kata masa dia lebih panjang lagi. Tapi saya akan kata pada mereka, kalau mereka jadi budak yang baik dalam masa seminggu ni, so kita akan buat aktiviti ni. Contohlah kalau kita kata, hari ni minggu ni kita nak buat cheesecake. So diorang excited, hari-hari tanya, barang dah beli ke mama, barang dah beli ke mama. Okey. So tunggu bila sampai hari tu memang masing-masing memang dah tunggu-tunggu kat dapur. Okey. Baik. Semangat itu yang saya rasa saya pun perlu orang kata keluarkan daripada diri saya. Biasanya bukan barang dah siap ke tak, barang dah beli ke tak, makanan dah siap ke tak. Terus nak makan saja. Baik, Puan Azmah, terima kasih atas perkongsian Puan, dan kirim salam pada Rizky. Dah tak nampak dah. Okey. Okey Puan Azmah, terima kasih. Bye Rizky. Bye Rizky. Bye Rizky. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas produksi untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Azmah. Okey, Sugi, banyak sebenarnya aktiviti yang telah kita kongsikan bersama dengan penonton setia Wanita hari ini untuk siaran kita pada hari ini. Saya kira aktiviti ni semua adalah sesuatu yang memerlukan keinginan dan juga kreativiti kita juga. Kalau kita bagilah ada berapa banyak aktiviti sekalipun, kalau kita tak rasa nak buat, tak jadi juga. Betul tu Yana. Tapi kadang-kadang Yana, saya rasa kalau tak ada keinginan nak buat tu pun, kita harus cuba saja. Kadang-kadang kita dah cuba, baru kita tahu yang sebenarnya aku suka buat benda ni. Selama ni tak cuba, tak tahulah pula kan. Jadi cubalah dan lakukan apa jua aktiviti yang boleh melibatkan anda, keluarga anda, dan mengisi masa lapang anda di rumah. Betul. Yang penting benda tu sesuatu yang bermanfaat bukan sahaja untuk diri kita, untuk keluarga kita, tetapi untuk orang di sekeliling kita juga. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.